Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahil qail afahasibtum annama khalaqnakum abatha wa annakum ilaina la turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Fa ya ibadallah ittaqullah usikum wa iyaya bitaqallahu faqad fazal muttaqun. Sidang jemaah yang dirahmati, saya menyeru untuk diri saya sendiri dan para jemaah yang dirahmati sekalian, marilah sama-sama kita mempertingkatkan takwa kehadrat Allah dengan sebenar-benar takwa. Mudah-mudahan keimanan dan ketakwaan kita itu akan lebih menjadikan kita sebagai hamba-Nya yang benar-benar bersyukur. Firman Allah Subhanahu wa taala, ya ayyuhalladzina amanu ati'ullaha wa ati'ur rasula wa ulil amri minkum fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul in kuntum tu'minuna billahi wal yaumil akhir dzalika khairun wa ahsanu ta'wila. Wahai sekalian hamba Allah yang beriman, taatilah kamu kehadrat Allah dan taatilah pula kepada Rasulullah dan kemudiannya kepada ulil amri, yakni orang-orang yang berkuasa daripada kalangan kamu. Kemudian jika kamu saling berbantah-bantahan ataupun berselisihan dalam sesuatu perkara, maka hendaklah kamu kembalikannya kepada kitab Allah, yakni Al-Quran, dan kepada sunnah Rasulnya. Maka kamu benar-benar beriman kepada Allah pada hari akhirat. Jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari akhirat, yang demikian itu adalah lebih baik bagi kamu dan lebih elok pula kesudahannya. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, sebagai seorang Muslim, kita wajiblah mempercayai akan adanya syurga dan adanya neraka. Orang yang beramal soleh akan dimasukkan dalam syurga yang penuh dengan nikmat, manakala orang yang ingkar pula akan disumbatkan ke dalam neraka Jahannam. Semua orang Islam yang beriman berkeyakinan demikian. Apakah kita benar-benar menyedari bahawa gaya hidup dan tingkah laku kita sehari-hari sampai kini termasuk sebagai persediaan ke arah menjadikan kita ahli syurga, ataupun telah menggelincirkan diri kita masing-masing sehingga boleh menyebabkan kita menjadi ahli neraka? Sidang Jumaah yang dirahmati Allah sekalian, gaya hidup seseorang manusia yang beruntung ialah bila mana mereka hidup yang selalu diisi dengan amalan-amalan kebajikan, amalan-amalan yang soleh, iaitu melaksanakan akan hak-hak Allah dan memperbanyakkan perkara-perkara yang baik dan melakukan perbuatan yang membawa manfaat kepada dirinya dan masyarakatnya dan kepada manusia lain sekalian. Ketahuilah sidang Jumaah yang dirahmati Allah, bahawa setiap kebajikan ataupun kejahatan yang dilakukan oleh manusia, semuanya akan dicatat, akan direkod dan kemudian akan dikumpulkan oleh para malaikat yang telah ditugaskan oleh Allah Azza wa Jalla untuk diperhitungkan dan dipertanggungjawabkan di akhirat kelak. Allah Subhanahu wa taala telah menjadikan kita di dunia ini bukan tujuan main-main ataupun sia-sia ataupun saja-saja, tetapi ada tanggungjawab dan peranan yang tertentu yang telah ditetapkan. Kerana itulah manusia diberikan akal fikiran supaya tidak terikut-ikut dengan gaya hidup yang sememangnya, dengan tidak mematuhi akan perintah Allah, ataupun sebaliknya melakukan perkara-perkara maksiat.
Firman Allah Subhanahu wa taala suratul Mu'minun ayat 115 yang telah pun saya bacakan di awal khutbah tadi. Maka adakah patut kamu menyangka bahawa kami hanya menciptakan kamu dengan tiada apa-apa tujuan, ataupun dengan saja-saja begitu, tanpa ada sebarang hikmah daripada ciptaan itu, dan kamu menyangka bahawa kamu tidak akan dikembalikan kepada Allah, kepada kami. Dengan demikian, kita sebagai manusia yang berakal hendaklah celik akal ataupun celikkan mata supaya kehidupan kita selari dan selaras dengan ajaran Islam yang sempurna, dan menjauhi pula akan gaya hidup yang boleh mendorong dan menjerumus kita kepada budaya maksiat dan carob. Manusia yang bebas daripada budaya maksiat akan membentuk masyarakat yang bertamadun dan juga berakhlak mulia. Sidang Jumaah yang dimuliakan, orang yang baik bukan hanya sekadar melakukan kebaikan semata-mata, tetapi mestilah juga meninggalkan segala keburukan, kejahatan dan mencegahnya. Seseorang itu tidaklah dinamakan baik apabila dia pada sebelah paginya melakukan kebajikan ataupun kebaikan, seperti memberi sedekah kepada fakir miskin dan seumpamanya. Tetapi apabila masuk sebelah petangnya pula, dia melakukan kejahatan, berjudi dan lain-lainnya. Oleh itu, untuk mengelakkan supaya kita tidak rugi dan tidak menyesal kelak, maka marilah kita mengambil kesempatan dalam tempoh hidup yang sangat pendek ini. Kita gunakanlah untuk melakukan sebanyak-banyak kebajikan dan kebaikan. Sebagai renungan, marilah sama-sama kita perhatikan akan hadis Nabi SAW yang telah diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu, yang telah diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Bainama rajulun yamshi bi tariqin wajada ghusna syaukin 'ala tariqi fa akhkharahu fa syakarallahu lahu faghfaralah. Yang bermaksud, seorang lelaki telah melalui pada sebatang jalan, lalu dinampaknya pada jalan tersebut satu ranting pokok yang berduri, lalu diambilnya, dialihkannya ke tepi, maka Allah telah melimpahkan belas kasihan dengan rahmatnya kepada lelaki tersebut, lalu diberikan keampunan ke atasnya. Menurut hadis ini, walaupun mengalihkan sebatang duri yang kecil daripada tengah jalan kelihatannya sangat kecil dan mudah, tetapi pekerjaannya penuh dengan kebajikan adalah dianggap tinggi oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai satu kebajikan yang besar, kerana boleh mengurangkan kesusahan dan juga penderitaan orang lain yang sama-sama melalui pada jalan tersebut. Sidang Jumaah yang dirahmati Allah, setiap orang tentunya ingin ditempatkan tempat yang bahagia seumpama syurga. Justru marilah kita menginsafi dan muhasabah diri supaya kita tidak menyesal di kemudian hari. Oleh itu, setiap kita yang mengaku beriman dan inginkan syurga dengan penuh dengan kenikmatan itu, perlulah membuktikannya dengan melakukan amal-amal ibadah dan juga amal-amal kebajikan dan amal soleh dengan cara bersungguh-sungguh. Sebagai persediaan untuk menjadi manusia yang soleh, maka perlulah kita mengambil langkah-langkah seperti mana berikut. Yang pertama, perbanyakkanlah amal soleh dan jauhkanlah apa jua bentuk kejahatan. Yang kedua, memastikan kehidupan kita sehari-hari tidak sekali-kali bercanggah dengan hak Allah dan bercanggah pula dengan hak sesama manusia. Yang ketiga, memperbanyakkan kebajikan sesama manusia, seperti membantu mengurangkan kesusahan, kepayahan dan mempercepatkan urusan yang melibatkan kepentingan sesama manusia. Yang keempat, memastikan agar kehidupan seharian tidak mencampur adukkan perkara yang halal dengan perkara yang batil ataupun haram. Firman Allah dalam surah Hasyr ayat yang ke-20 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah
ashabul jannati humul faizun. Tidak sama sekali-kali akan ahli neraka dengan ahli syurga. Sesungguhnya ahli syurga mereka itulah orang-orang yang beroleh kemenangan. Barakallahu li wa lakum bil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa zikril hakim wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwas samiul alim. Aku li qauli hadza wa astaghfirullah azim li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat fastaghfiruhu fa ya fawzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillah hamdan katsiran kama amar. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah iqraran bi rububiyyatihi wa irghaman liman jahada bihi wa kafar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna sayyidana Muhammadan sayyidul bashar. Sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi. Mattasalas ainum binazarin wa uzunum bi khabar. Amma ba'du. Faya ibadallah ittaqullah fima amar wantahu amma nahakum anhu wa zajar. Wahai sekalian hamba Allah, ingatlah bahawa dunia ini merupakan tempat tumpangan buat sementara, sedangkan akhirat jualah sebenar-benar tempat yang kekal abadi untuk kita semua. Oleh itu, ayolah, marilah kita sama-sama berbakti kepada Allah untuk mendapatkan kebahagiaan serta menyelamatkan diri kita masing-masing daripada terjerumus dalam azab nerakanya. Firman Allah, innallaha wa malaikatahu salluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah Ta'ala dan para malaikatnya sentiasa berselawat dan memberikan segala penghormatan dan kebaikan ke atas baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wahai orang-orang yang beriman sekalian, berselawatlah kamu ke atasnya serta ucapkanlah salam sejahtera dengan penuh penghormatan kepadanya. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammad. Marilah kita sama-sama bermohon kehadrat Allah Subhanahu wa taala, semoga Allah meridai akan khalifah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Talib radhiyallahu anhu, dan juga sahabat-sahabat baginda yang sama-sama berjuang menegakkan agama Allah yang Maha Suci ini radhiyallahu anhum. Juga kepada bapa saudara junjungan Sayyidina Hamzah, Sayyidina Abbas radhiyallahu anhuma, cucu baginda Sayyidina Hasan, Sayyidina Husain radhiyallahu anhuma, putri baginda Sayyidina Fatimah Az-Zahra radhiyallahu anha, isteri-isteri baginda Sayyidatina Khadijah, Sayyidatina Aisyah dan lain-lainnya radhiyallahu anhunna ajma'in. Seterusnya kepada sekalian kaum keluarga, sahabat-sahabat, pengikut-pengikut sahabat dan mereka yang menuruti mereka itu semasa ke semasa hinggalah ke hari kiamat. Allahumma firil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat. Ya Allah, ampunilah sekalian kami kaum muslimin dan muslimat, mukminin juga mukminat, sama ada yang masih hidup ataupun yang telah pun meninggal dunia. Ya Allah, kurniakanlah juga kemuliaan, kesejahteraan kepada mereka yang berjihad dan menafkahkan harta ke jalan-Mu kerana-Mu, seperti pembayar-pembayar zakat, pewakaf-pewakaf dan seumpamanya. Ya Allah, kurniakanlah taufik dan hidayah, kekuatan, kesejahteraan, pertolongan kepada ketua-ketua negara-negara Islam dan raja-rajanya, khasnya kepada Abdul Haris Syariatik, Sultan Ibrahim Ibn Almarhum Sultan Iskandar, Sultan dan Pertuan bagi negeri serta jajahan Taluk Johor Darul Ta'zim, dan kepada Raja Zari Sofia bintu Almarhum Sultan Idris Shah, Tengku Ismail bin Sultan Ibrahim, Tengku Mahkota Johor, putera-putera dan putrinya, kaum kerabat diraja serta rakyat sekaliannya. Allahumma aizzal Islam wal muslimin wa khzul kafarata wal mubtadi'ata wal musyrikin wa kullaman huwa aduwwul lid-din. Allahumma farih humumal muslimin waqdi daina al madinin wa ahsin khalasal masjunin waj'al hadzal balada aminan mutma'innan rakhiyyan wa sa'ira bidal muslimin. Amin ya rabbal alamin. Allahumma aqbis salamata wal afiyata lana wa li 'abidikal hujjaj wal guzzah wal musafirin fil barri wa bahrika wa jawwika min ummati Muhammadin ajma'in. Allahumma adkhilna wa zurriyyatina wa
وأصولنا وفروعنا الجنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين وجعلنا للمتقين إماما. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا الذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعم يزدكم ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. أقيموا الصلاة.